Bertemu kembali dalam channel Jari Jemari Alia. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua sihat sejahtera. Pada hari ini, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 SK KSSR Semakan dengan tema Pupuk Perpaduan, Unit 14, Pekat Itu Sepakat. Tajuk Suburkan Perpaduan, SP 3.7.2. Jom belajar bersama Cikgu Sabaria. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini, murid-murid? Mari kita lihat dahulu standard kandungan. 3.7. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai jurnal dengan betul. Dalam standard pembelajaran pula, 3.7.2 menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. Seterusnya, dalam objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat menulis sebuah karangan deskriptif dan imajinatif berpandukan kepada maklumat dalam bahan grafik. Seterusnya, dalam kriteria kejayaan, murid boleh menulis sebuah karangan deskriptif, iaitu karangan catatan dengan menggunakan 4 maklumat daripada bahan grafik dengan bahasa yang menarik. Pada hari ini, kita masih belajar dalam unit 14. Kemahiran, cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 81. Selain Hari Kebangsaan yang disambut setiap 31 Ogos, tarikh 16 September juga merupakan hari yang bersejarah buat rakyat Malaysia kerana sempena memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Maka, tarikh tersebut kini diabadikan sebagai Hari Malaysia. Perayaan ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat patriotik dan perpaduan yang tinggi dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks muka surat 81. Pada hari ini kita akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Tetapi sebelum itu, mari kita baca dahulu maklumat tentang suburkan perpaduan. Atoy, Amar dan Jiang Hui telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia pada 16 September tahun lepas. Suasana pada hari yang bersejarah itu sungguh meriah. Jadi, murid-murid boleh lihat di sini gambar. Ada 4 bahan grafik tentang sambutan Hari Malaysia. Di sini menunjukkan format karangan catatan di mana diberi maklumat mengikut masa.
Masa yang diberi ialah mengikut urutan daripada pukul 8 pagi, kemudian peristiwa 8.30 pagi, seterusnya 9 pagi dan 10.30 pagi. Bermakna ada 4 peristiwa yang telah diberi. Sebelum itu, mari kita lihat gambar yang dipaparkan. Gambar pertama menunjukkan para pengunjung. Gambar kedua tentang perarakan kebudayaan kaum utama. Gambar ketiga, perarakan kebudayaan pelbagai etnik. Dan gambar yang keempat tentang tayangan video. Jadi, aktiviti pada hari ini, murid-murid dikehendaki menulis karangan deskriptif dan imajinatif. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu panduan menulis karangan. Perkara yang perlu dilakukan antaranya ialah fahami tajuk ataupun kehendak soalan. Kedua, tafsir maklumat yang disediakan, contohnya daripada bahan grafik. Yang ketiga, rancang penulisan dengan membuat rangka karangan. Yang keempat, pastikan dahulu format karangan. Yang kelima, baca semula karangan baris demi baris untuk menyemak ejaan dan tanda baca. Murid-murid tahu tak apa itu deskriptif? Deskriptif menceritakan atau menjelaskan semula peristiwa atau pengalaman yang pernah dilalui mengikut kronologi, pengajaran atau manfaat daripada peristiwa itu dan gaya bahasa iaitu kosakata yang luas dan banyak menggunakan kata adjektif. Seterusnya, apa itu imajinatif? Imajinatif berbentuk imajinasi atau mimpi iaitu cerita rekaan atau yang benar-benar berlaku. Cerita jenis ini ditulis mengikut susunan peristiwa. Bahasa yang digunakan mestilah menarik dan ada unsur kreatif. Karangan bukan jenis berformat. Seterusnya, mari kita lihat karangan jenis catatan ataupun dikenali sebagai diari. Sangat terkenal dalam UPSR. Karangan jenis ini terbahagi kepada dua jenis iaitu diari sehari atau beberapa hari. Jika sehari, perlu sertakan hari, tarikh dan diikuti waktu berlaku kejadian itu. Jika dalam beberapa hari, perlu sertakan hari, tarikh dan diikuti waktu berlaku kejadian itu pada setiap hari. Peristiwa yang dicatat mestilah yang penting dan berkaitan dengan tajuk. Untuk aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki mencari dan melengkapkan maklumat sebelum menulis karangan berdasarkan bahan grafik pada muka surat 81. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dahulu bahagian pendahuluan. Dalam sesebuah karangan, perlu ada maklumat yang tertentu seperti apa, siapa, bila dan di mana perlu dilengkapkan dalam pendahuluan. Untuk karangan catatan,
perlulah ditulis dahulu situasi. Contoh, situasi yang diberi, Atoy, Amar dan Yang Hoi telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia pada 16 September tahun lepas. Suasana pada hari yang bersejarah itu sungguh meriah. Jadi murid-murid perlu tulis dahulu tajuk iaitu pengalaman sambutan Hari Malaysia, kemudian situasi iaitu Atoy, Amar dan Yang Hoi telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia tersebut. Seterusnya, masukkan tarikh berlakunya peristiwa itu bermula dengan hari. Contohnya, hari Khamis, tanda koma, kemudian tarikh 16 September 2020. Kenapa cikgu tulis 2020? Sedangkan tahun ini 2021. Ikut arahan, di bahagian situasi telah diberitahu 16 September tahun lepas. Maka peristiwa ini berlaku pada tahun lepas, bukan tahun ini. Untuk melengkapkan isi yang pertama, murid-murid boleh lihat bahan grafik iaitu gambar yang pertama tentang para pengunjung. Masa diberi 8 pagi. Jadi ada 3 perkara yang murid-murid kena lengkapkan dalam ayat. Yang pertama, beribu-ribu orang, pelbagai kaum dan mengibarkan jalur gemilang. Jadi murid-murid bina ayat semula berdasarkan gambar tentang para pengunjung. Contoh ayatnya seperti ini. 8 pagi, kehadiran beribu-ribu orang di dataran Merdeka. Terdapat pelbagai kaum, antaranya kaum Melayu, Cina dan India serta kaum lain. Mereka dengan rasa bangga mengibarkan jalur gemilang. Perkataan yang berwarna merah di situ menunjukkan frasa yang diberi dalam bahan grafik. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh pendahuluan yang telah dilengkapkan. Tajuk pengalaman sambutan Hari Malaysia. Suasana, Atoy, Amar dan Yang Hoi telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia tersebut. Tarikh bermula dengan hari iaitu hari Khamis 16 September 2020. Mari kita lihat isi yang pertama. 8 pagi. Kehadiran beribu-ribu orang di dataran Merdeka. Terdapat pelbagai kaum, antaranya kaum Melayu, Cina dan India serta kaum lain. Mereka dengan rasa bangga mengibarkan jalur gemilang. Seterusnya kita lihat pula isi yang kedua bermula 8.30 pagi. Jadi murid-murid dikehendaki meneliti bahan grafik dan juga maklumat yang telah disediakan dalam kesurat 81 untuk melengkapkan isi yang kedua. Seterusnya, mari kita lihat pula isi yang kedua iaitu berdasarkan tentang gambar perarakan kebudayaan kaum utama. Bermula, masa diberi 8.30 pagi. Maklumat pertama tentang kaum Melayu, Cina dan India. Yang kedua, melambangkan perpaduan. Dan yang ketiga, berbeza budaya tetapi harmoni. Jadi murid-murid lengkapkan ayat menggunakan frasa dan maklumat yang diberi. Contohnya begini, bermula 8.30 pagi. Acara perarakan kebudayaan kaum utama bermula dengan memakai baju tradisional mengikut kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Perarakan kepelbagaian kaum melambangkan perpaduan yang utuh.
Mereka membuktikan walaupun berbeza budaya tetapi harmoni. Jadi, murid-murid boleh lihat sini perkataan yang berwarna merah telah diberi berdasarkan bahan grafik. Untuk isi yang ketiga, mari kita lihat gambar tentang perarakan kebudayaan pelbagai etnik. Masa 9 pagi, cerita tentang kaum Bajau, Murut, Iban, Melanau. Yang kedua, pelbagai budaya. Ketiga, ceria dan berwarna-warni. Seperti yang cikgu terangkan tadi, dalam karangan deskriptif, banyak menggunakan kata adjektif. Jadi murid-murid boleh lihat di sini ya. Contoh menulisnya seperti ini. 9 pagi. Seterusnya, perarakan kebudayaan pelbagai etnik seperti Bajau, Murut, Iban dan Melanau dilaksanakan. Perarakan tersebut melambangkan pelbagai budaya yang diamalkan oleh etnik di negara Malaysia. Mereka kelihatan sungguh ceria, memakai pakaian etnik masing-masing yang berwarna-warni. Jadi, murid-murid boleh lihat perkataan yang berwarna merah menunjukkan maklumat yang murid-murid ambil dalam bahan grafik yang disediakan. Seterusnya, mari kita lihat pula isi yang keempat. Berdasarkan gambar tentang tayangan video masa 10 pagi, maklumat yang diberikan ialah yang pertama, memaparkan kehidupan masyarakat Malaysia. Yang kedua, bersatu padu. Dan yang ketiga, keunikan masyarakat kita. Jadi, murid-murid perlu lengkapkan maklumat ini untuk isi yang keempat. Mari kita lihat. Bermula 10.30 pagi. Acara tayangan video diadakan bagi memaparkan kehidupan masyarakat Malaysia. Tayangan video tersebut mengisahkan rakyat Malaysia yang hidup bersatu padu. Keadaan ini membuktikan bahawa keunikan masyarakat Malaysia mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni. Jadi, murid-murid boleh lihat ada perkataan yang berwarna merah menunjukkan kita ambil daripada maklumat yang telah disediakan. Seterusnya, bahagian penutup iaitu dalam perenggan yang ke-6. Murid-murid mesti tulis untuk menutup karangan tersebut dengan menulis contohnya masa 11.40 pagi. Para pengunjung mula meninggalkan Dataran Merdeka setelah selesai semua acara. Suasana sambutan hari yang bersejarah itu sungguh meriah. Ini adalah contoh penutup bagi karangan catatan. Murid-murid boleh ubah suai untuk penutup yang murid-murid sediakan. Seterusnya, mari kita lihat maklumat penting. Apakah yang perlu dilakukan sesudah menulis karangan? Murid-murid perlu peruntukkan masa untuk menyimak jawapan supaya jawapan murid-murid mendapat markah yang penuh. Semoga video ini dapat membantu murid-murid menulis karangan deskriptif dan imajinatif dengan betul. Sebagai latihan, murid-murid dikehendaki salin karangan catatan yang telah dimurnikan tadi berdasarkan buku teks muka surat 81 dalam buku tulis karangan. Pastikan menggunakan format karangan catatan.
Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.